Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa sekali lagi untuk meneruskan pembelajaran kita berkaitan dengan tajuk geografi tingkatan 3 bab 3, iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar. Baik, insya-Allah hari ini saya akan cuba untuk menerangkan kepada pelajar-pelajar tentang pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di dalam negara kita dan juga di luar negara, insya-Allah. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita ni, kita perlu tahulah dulu objektif yang kita ingin capai di dalam tajuk ini. Baik, ada beberapa objektif yang perlu dikenal pasti oleh pelajar-pelajar. Baik, objektif yang pertama adalah kita kena kenal pasti faktor fizikal yang akan mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. Yang kedua, kita kena tahu juga. Kita dah tahu faktor fizikal yang mempengaruhi, so kita bolehlah huraikan faktor tersebut dengan huraian-huraian ataupun berserta dengan contoh yang bersesuaian, yang relevan dengan kawasan yang kita terangkan. Dan yang terakhir sekali, kita boleh membuatlah sedikit perbandingan dan juga sedikit analisis berkaitan dengan pengaruh kesemua faktor tadi itu terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga kehidupan liar yang ada di dalam negara ataupun di luar negara. So, pelajar-pelajar boleh tengok pada slide yang diterangkan. Okey. Baik, kita lihat dulu yang pertama. Objektif kita yang pertama tadi, kita nak tahu faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi. So, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi? So, ada berapakah faktor yang mempengaruhi? Baik, kita tengok satu by satu. Yang pertama dikenali sebagai faktor BMB. Apa tu BMB, pelajar? BMB ini adalah faktor bentuk muka bumi. Cikgu mudahkan jadi BMB saja. Senang nak sebut. Ataupun bentuk muka bumi. Okey, apa tu faktor bentuk muka bumi? Macam mana bentuknya, macam mana tu? Okey, nanti kita akan tengok satu persatu. Dan faktor yang kedua pula yang mempengaruhi persekitaran fizikal kepelbagaian tumbuh-tumbuhan ni adalah faktor saliran. Faktor yang kedua dikenali sebagai faktor saliran. Dan yang ketiga adalah faktor tanah. Ini juga adalah faktor yang mempengaruhi. Dan yang terakhir sekali dikenali sebagai faktor iklim. So, ini ada 4 faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Ada berapa? 4. Okey, insya-Allah bentuk muka bumi, saliran, tanah dan juga iklim. Baik, kita pergi satu persatu. Apa itu bentuk muka bumi? Dinyatakan di sini bahawa bentuk muka bumi yang berbeza, ianya akan mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan yang juga berbeza. Hidupan liar yang tinggal di kawasan bentuk muka bumi yang berbeza juga berlainan antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Baik, di sini dinyatakan bahawa bentuk muka bumi ada 3. Ada 3 kawasan bentuk muka bumi. Yang pertama adalah kawasan tanah pamah. Apa tu kawasan tanah pamah? Kawasan tanah pamah ni, pelajar, adalah kawasan yang berketinggian kurang daripada 1000 meter dan setengah-setengah buku teks, buku rujukan menyatakan kurang 1200 meter. Yang biasanya akan ditumbuhi oleh hutan hujan tropika ataupun hutan khatulistiwa. Manakala kawasan tanah tinggi adalah kawasan yang bertentangan dengan tanah pamah tadi. Kalau tanah pamah kurang daripada 1000 meter, maknanya tanah tinggi ni yang lebih daripada 1000 meter, yang biasanya ditumbuhi oleh hutan gunung. Dan yang ketiga adalah kawasan pinggir laut, iaitu kawasan yang menghadap ke laut yang menerima tiupan angin yang kuat. Jadi ada 3 bentuk muka bumi yang akan mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar, iaitu kawasan tanah pamah, tanah tinggi dan juga kawasan pinggir laut. Ini adalah jenis-jenis bentuk muka bumi yang dinyatakan tadi. Ada 3 jenis bentuk muka bumi. Yang pertama ini adalah ni tanah pamah ni atas ni. Yang kedua yang dikenali sebagai tanah tinggi. Kita nampak tu kan? Tu kawasan tanah tinggi. Okey, macam tu rupanya. Kita dah belajar tentang 2 itu kan? Apa tu kawasan tanah tinggi? Dan ini kawasannya pinggir laut. Yang ada hutan pantai.
Ni pokok hutan pantai. So di pinggir laut. Okey. Ni perbandingan jenis-jenis bentuk muka bumi. Tanah Pamah adalah kawasan yang sesuai untuk pertumbuhan pelbagai spesies flora. Istilah flora ni rupanya merujuk kepada tumbuh-tumbuhan. So kat kawasan Tanah Pamah ni ada banyak jenis tumbuh-tumbuhan. Sebab kawasan yang sesuai. Dan menjadi habitat kepada pelbagai spesies fauna. Spesies fauna. So fauna ni merujuk kepada hidupan liar ataupun hidupan lah. So flora tumbuh-tumbuhan, fauna adalah hidupan liar. Sebab tu kita dengar sebelum ni kan, flora dan fauna. Ini kita dah tahu flora tu tumbuhan, fauna tu pada hidupan liar. Baik, contoh kawasan adalah seperti dataran Manchuria, dataran Siberia dan juga sebahagian besar di kawasan Malaysia. Okey. Ini antara contoh kawasan Tanah Pamah. Baik. Yang ini pun adalah kawasan tanah tinggi tadi. Kita nyatakan bahawa 1000 meter daripada paras laut dan ke atas adalah kawasan tanah tinggi. Ini dia bentuk kawasan tanah tinggi. Dan di ketinggian yang berbeza juga, pelajar-pelajar rupanya tumbuh-tumbuhan juga berbeza. Naik sikit ketinggian tu pokok jenis lain. Naik tinggi pokok jenis lain. Hidupan liar pun macam tu juga. Unik kawasan tanah tinggi ni. So di ketinggian yang berbeza, dia akan mempunyai spesies tumbuhan yang juga berbeza. Yang mana kepadatan tumbuhan ni dia akan berkurang. Makin tinggi satu kawasan tu, makin berkurang spesies haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan semula jadi. Contoh dia adalah seperti di pegunungan Himalaya. Kat mana pegunungan Himalaya ni? Antara sempadan Pakistan juga India tu. Ada gunung Everest tu kan. Dataran tinggi Arakan Nyoma dan juga pegunungan Alps di Eropah. Pegunungan Alps ni di antara negara USA, United States of America dan juga Kanada tu. Tu antara lokasi dia lah. Baik, dan yang terakhir tadi bentuk muka bumi yang terakhir adalah bentuk muka bumi pinggir laut. Yang mana spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan pinggir laut ni adalah tumbuhan yang jenis tahan kepada tiupan angin dan juga pada air masin. So kalau tumbuhan tu tak boleh hidup dengan air masin, tak tahan dengan air masin, tak boleh terima tiupan yang kuat, tu tak boleh hidup lah kat kawasan pinggir laut ni. Okey, dan dia mestilah juga punya antaranya akar yang serabut untuk menyokong dahan pokok tu. Contoh kawasan adalah seperti Pulau Phi di Thailand. Sawadee-khap, Ngangkong-khap di Thailand kan. Dan juga pantai Whitehaven di benua Australia, negara Australia. Baik, itu adalah bentuk muka bumi tadi. 3 yang kita nyatakan. Okey. Dan yang seterusnya, faktor yang kedua tadi adalah faktor saliran. Yang mana dia katakan bahawa sesuatu kawasan ni dipengaruhi juga jenis saliran. Ada 2 jenis saliran, iaitu saliran baik dan juga saliran buruk. Macam mana nak kenal pasti kawasan saliran baik? Macam mana kita nak kenal pasti kawasan saliran buruk? Dinyatakan di sini bahawa keadaan kawasan yang bersaliran baik adalah kawasan yang tidak menampung air. So jadi air tu boleh mengalir. Air tu tak bertakung dekat situ. So dia kawasan bersaliran baik. Kalau kawasan yang menakung air tu, mestilah kawasan yang sebaliknya, iaitu kawasan yang bersaliran buruk. Dikatakan itu bahawa manakala kawasan yang bersaliran buruk merujuk pada kawasan yang menakung air. Okey, mudah saja insya-Allah. Baik. Ini contoh jenis-jenis saliran yang nyatakan tadi 2 tu. Nampak ni. Ni nampak sungai ni mengalir tak takung. Terdapat di kawasan yang beralun. Beralun ni maksud dia ada naik turun sikitlah. Berbukit-bukit. Ni gambar bukit. Dan juga di kawasan Tanah Pamah. Sangat sesuai untuk pelbagai jenis hutan seperti hutan khatulistiwa kat negara kita, hutan conifer, hutan Mediterranean. Ini adalah jenis saliran buruk. Terdapat di kawasan sekitar Paya, Tasik dan juga kawasan pinggir laut yang terlindung. Kawasan pinggir laut pun ada kawasan bersaliran baik, ada kawasan yang bersaliran buruk. Kawasan pinggir laut yang terlindung dikatakan kawasan bersaliran buruk, iaitu kawasan paya air masin ataupun paya bakau lah. Sebab banyak pokok bakau situ kan. Okey, dan air dia pun air masin. Kawasan ini sesuai didiami oleh tumbuh-tumbuhan yang memerlukan sumber air yang banyak. Jadi pokok yang memang nak kena ada air boleh bertakun, tak ada masalah. Contoh pokok apa?
Pokok apa yang boleh perlukan air yang banyak? Pokok nipah, pokok mengkuang. Tu antara contoh tumbuh-tumbuhan semula jadilah. Baik, dan faktor ketiga pula adalah faktor tanah tadi. Juga mereka peranan penting kepada pertumbuhan dan kesesuaian spesies tumbuh-tumbuhan. Sebab apa? Of course lah, sebab tumbuh-tumbuhan ni dia hidup dekat tanah. Dia tak ada hidup kat terapung, kat udara tu kan. Sebab itulah tanah pun memainkan peranan yang penting. So, apa tu tanah sebenarnya? Tanah ni adalah bahan yang terhasil daripada bahan induknya, iaitu tanah. Kita panggil tumbuh tanah. Itu besar lah bahan induk. Kalau jenis-jenis tanah tu kita panggil tanah. Kita panggil tanah dah. Ada tanah jenis ni, tanah jenis ni. Okey. Tanah adalah lapisan yang paling atas dan merupakan bahan yang terhasil daripada proses lulu hawa. Ni adalah satu lagi istilah dalam geografi. Boleh search dalam internet. Ini tajuk kita 4, kita 5 dia beritahu apa itu proses lulu hawa. Dan setiap jenis tanah ni dia mengandungi bahan mineral yang berbeza, bahan garam galian yang berbeza, humus galian udara yang berbeza. Sebab itulah tumbuh-tumbuhan semua jadi dia pun berbeza. Kehidupan liar dia pun berbeza. Sebab bahan-bahan tadi yang berbeza. Contoh-contoh tanah yang ada seperti tanah Chernozem, tanah Terra Rossa, tanah Latosol, Permafrost, Podzol dan lain-lain lagi lah. Kita akan tengok satu persatu. InsyaAllah baik. Okey, kita teruskan. Ini yang dekat tadi. Jenis-jenis tanah. Boleh tengok. So, ada yang jenis dinamakan Aridisol. Macam ni rupanya jenis dia. Permafrost. Permafrost macam ni rupanya tanah jenis permafrost. Ini tanah jenis Podzol. Dia saja letak pisau ni. Contoh. Okey. Nak tunjukkan kali hitam kot. Warna hitam yang sama kat atas ni. Ini adalah Podzol. Kita turun pula bawah ni. Terra Rossa. Ni pokok tanah jenis Terra Rossa macam ni. Ini tanah jenis Chernozem. So ini anak-anak pelajar semua kena ingat jugalah ni. Gambar-gambar rajah ni. Latosol. Kena ingatlah ni. Jenis-jenis tanah. Dan juga dengan gambar rajah ni. So kita kena kenal pastilah, kena tahu jenis tanah. Baik, di sini dia buat sedikit perbandingan jenis-jenis tanah dan pokok. Dia bagi tahu Chernozem tanah apa. Pokok jenis apa. Ni boleh tengok slide ni. Merupakan sejenis tanah hitam yang terdapat di padang rumput yang mengalami iklim step. Negara yang ada iklim step, tanah jenis Chernozem banyak. Mana tanah jenis ni adalah sesuai untuk pertumbuhan pokok renek macam rumput dan juga pokok-pokok bunga. Nak tanam pokok bunga sesuai lah tanah jenis Chernozem ni. Okey. Yang kedua, tanah permafrost. Kataan frost, frozen, sejuk. So tanah ini merupakan tanah beku. Yang ada di kawasan sejuk dan kurang tumbuh lah. Bila beku, sejuk dia kurang lah tumbuh. Bukan tak tumbuh, kurang maksud dia. Still lagi boleh tumbuh, tapi tumbuhan yang tertentu sahaja. Oleh itu hanya tumbuh-tumbuhan yang mempunyai ketahanan yang tinggi dia yang boleh hidup kat kawasan tanah jenis. Macam saya cakap tadi lah. Dia bukan tak tumbuh, dia kurang. Jadi tumbuhan mesti boleh hidup lagi. Hidupan liar pun boleh hidup. Tapi tak banyak lah. Okay. Yang satunya tanah Podzol. Sifat tanah ni adalah nipis, berasid dan juga beku. Boleh didapati di kawasan hutan konifer. Yang mana akar tumbuhan yang hidup di kawasan ni biasanya pendek. Sebab dia boleh kehidupan liar hidup di lapisan bawah tanah. Dan kenapa dia pendek? Sebab di kawasan beku dia ada air dah. Tak perlu akar tu nak masuk terus ke dalam tu mencari sumber air. Seterusnya adalah tanah Terra Rossa yang merupakan campuran tanah liat dan juga pasir yang berwarna coklat kemerah-merahan. Coklat kemerah-merahan. So macam dalam slide ni lah tu. Tu warna coklat kemerah-merahan. Macam warna perang lah lebih kurang. Kan? Baik, okey. Tanah jenis ini terdapat di kawasan hutan Mediterranean. Mediterranean ni kawasan macam negara Turki tu. Ni kawasan sekitar tu. Yang ditumbuhi oleh hutan bangkut dan hutan pokok tirus. Okey. Seterusnya, tanah Aridisol. Tanah pasir kering dan tandus. Tak subur. Di Khabar situ. Pasir kering. So, maksud dia mesti dekat kawasan kawasan padang pasir, iaitu kawasan gurun yang tandus. Jadi tumbuhan semula jadi perlu punya akar yang panjang untuk menyerap air.
Sebab dia adalah tanah yang tandus. Jadi kurang air. Jadi akar tumbuhan yang ada di situ dia perlu panjang. Dia akan pergi jauh ke dalam perut bumi untuk mencari sumber air. Dan tanah seterusnya adalah tanah latosol. Ini negara kita punya lah. Doktor nampak gambar ni macam familiar. Jenis kawasan sawit, jenis kawasan apa gitu kan. Boleh dia bagi kawasan iklim khatulistiwa. Okey, bersifat lembap, berpasir dan juga liat. Jadi bila lembap, berpasir, sesuai lah. Sesuai untuk kepelbagaian untuk banyak jenis tumbuhan. Jadi sangat sesuai untuk pertumbuhan pokok-pokok besar kerana tanahnya agak lembut. Sebab tanah lembap, berpasir, jadi tanah itu lembut. Baik, dan faktor yang terakhir tadi, kita dah bagi bentuk muka bumi, kita dah bagi saliran, kita dah bagi tanah, dan ini faktor yang terakhir, iaitu faktor yang paling besar sekali, yang memiliki peranan yang cukup penting di dalam mempengaruhi tumbuh-tumbuhan, sumber jadi dan juga hidupan liar di sesebuah tempat. Kerana apa? Inilah sebab iklim ni merujuk kepada hujan. Jumlah hujan yang turun, suhu dia macam mana, kerpasan ni maksud dia yang turun daripada langit, sama ada dalam bentuk salji, hujan batu, bentuk embun ke apa. Keadaan angin dia dan juga kadar kelembapan satu kawasan, itu adalah iklim yang sebenarnya. Jadi dia akan mempengaruhi jenis, kepadatan dan juga taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di seluruh dunia. Sebab tu kalau kita kena pasti juga kita tahu, patutlah iklim yang berbeza, pokok dia pun berbeza. Sebab dia mempunyai peranan yang sangat besar di dalam mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupannya. So kita nak pergi satu persatu jenis tumbuhan jadi di dunia, merujuk kepada iklim lah. Ni antara iklim-iklim yang ada. Okey, dari iklim-iklim yang ada, hutan hujan ataupun hutan tropika. Okey, ni peta dunia contoh. Okey, boleh rujuk nanti insya-Allah. Ini sebagai contoh. Okey, dia tunjuk di kawasan. Ni tengah-tengah ni. Ni garisan khatulistiwa. So antara ni. Sebagai contoh, hutan hujan khatulistiwa menerima hujan yang banyak. Yang tinggi menggalakkan pertumbuhan pokok-pokok yang besar. Sebab pokok ni memerlukan air. Kawasan gurun pula macam mana pula? Kawasan gurun ni, kawasan iklim gurun, dia tak terima hujan. Jadi sedikit. Jadi menyebabkan kekurangan tumbuh-tumbuhan kat kawasan tu. Tumbuhan yang boleh tahan dengan cuaca panas, yang boleh menggunakan air sikit je boleh tumbuh kawasan gurun. Okey. Ni perbandingan mengikut jenis-jenis iklim. Kita ambil 4 sajalah. Okey, iklim gurun, Laurentia, Siberia, iklim monsun tropika. Dan iklim negara kita sendirilah, khatulistiwa nanti contoh. Okey. Baik, kita pergi satu persatu. Ni perbandingan dengan iklim gurun. Boleh baca dekat situ. Kawasan dekat mana? Gurun Arab meliputi kawasan Jordan, Iraq, Kuwait. So angin yang panas, kering. Dia tak bawa hujan kurang. Nampak tu hujan dia kurang daripada 250 mm sahut. Suhu pula siang dia tinggi, malam dia sejuk. Jadi judat suhu yang berbeza tu, tumbuhan yang tertentu yang boleh hidup kat situ, haiwan yang tertentu yang boleh hidup dekat situ. Okey. Sama juga iklim monsun tropika. Ini negara-negara jiran kita lah. Antaranya Thailand, Laos. So dia adalah tergolong dalam iklim monsun tropika. So macam mana iklim monsun tropika ni? Angin dia macam mana? Hujan dia macam mana? Suhu dia macam mana? Suhu dia pun lembap, lebih kurang antara 24 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius bawah sekali ni. So anak boleh tengok lah, ni angin dia. Angin monsun yang lembap dari laut menyebabkan hujan yang lebat. Jadi angin monsun yang kering di kawasan darat menyebabkan musim kering. Dia ada dua musim yang nyata. Dia ada musim panas, musim kering, kemarau. Dia ada musim lembap, musim hujan. Jadi tumbuhan dia pun berbeza mengikut musim dia. So tumbuhan pun tumbuh berbeza ikut musim. Jumlah hujan dia tinggi 1000 hingga 2000 mm. Tapi tak sama. Tak sekata, beza dengan negara kita. Jadi dia ada musim kering yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan menggugurkan daun. Tumbuh-tumbuhan tak boleh hidup. Dia mati waktu tu lah. Waktu bila masuk musim hujan balik, musim lembap, dia hidup balik lah. Okay. Ini perbandingan dengan iklim Siberia pula. Kawasan dia, okay. Kawasan mana Siberia ni? Utara Asia dan juga Eropah.
serta negara Kanada sana tu. Dengan negara Rusia atas sana tu. So angin panas pada bahagian asal tengah dan juga timur tengah menuju ke bahagian selatan Siberia. Hujan dia 500 mm sikit je. Dia ada musim sejuk yang nyata. Dia ada musim salji yang turun. Jadi ada tumbuhan yang tertentu yang boleh hidup musim salji. Suhu dia seperti yang nyatakan dalam slide ini adalah musim panas dia pendek, suhu pun sederhana, tak ada panas sangat, tak ada sejuk sangat, sedang-sedang je. Musim sejuk dia pula panjang dan sangat-sangat sejuk, sehingga negatif 70 darjah Celsius. Kita buka aircon 16 darjah Celsius pun dah sejuk dah beku dah dia. Bayangkan negatif 17 darjah Celsius. So dia ada juga musim bunga dan musim luruh, tapi singkat lah. Sebab kita nyatakan tadi musim panas dia singkat. So julat suhu tahunan dia adalah besar. Seterusnya adalah iklim Laurentia. Itu dia kuasa-kuasa iklim Laurentia, China Utara, Korea Utara, Jepun Utara, pula utara sana tu. Itu beberapa kawasan di Kanada dan juga Amerika yang menuju ke arah utara sana. So angin dia sejuk. Sangat sejuk. Okey, musim sejuk yang kering. Okey, jumlah hujan dia lebih kurang 500 mm sehingga 1000 mm. So hujan dia banyak pada musim panas dan dia juga ada salji. So suhu dia berubah-ubah ikut musim lah. Dan yang terakhir sekali adalah pengaruh iklim. Kita tengok sendiri jugalah pengaruh iklim ni terhadap tumbuh-tumbuhan semua jadi dan juga kehidupan liar di negara kita, iaitu Malaysia. Kehidupan negara kita ni yang berada di garisan khatulistiwa menyebabkan minimum hujan sepanjang tahun. Masuk sepanjang tahun ni daripada bulan Januari hingga bulan Disember mesti ada turun hujan lah. Tak pernah pun dalam sebulan tu ataupun seminggu lah mesti turun hujan. Kadang-kadang waktu tengah malam kan, tak pernah pun dalam seminggu tu tak turun hujan. Kadang-kadang waktu pagi turun sekejap. Mesti ada turun. Tu maksud dia minimum hujan sepanjang tahun. So min suhu kita 27 Celsius sedang-sedang. Hujan kita pun 2600 mm setahun. Jadi disebabkan iklim yang macam ni menjadi faktor kepada tumbuh-tumbuhan ni boleh hidup dengan segar kat dalam negara kita. Sebab itu tengok hutan negara kita ni hutan yang tebal. Kalau masuk hutan Malaysia ni memang sesat lah. Jangan mana-mana tak ada ilmu jangan masuk, memang sesat sangat tebal sebab keadaan iklim dan juga suhu serta hujan yang turun dalam negara kita. Jadi tumbuhan kat dalam negara kita ni dikenali sebagai malar hijau. Apa tu maksud malar hijau? Maksudnya menghijau sepanjang tahun dan tidak menggugurkan daun-daun dia. Baik, okey, itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah. Okey. Jadi terima kasih kerana sudi menonton, sudi mendengar. So sekiranya tak faham, kurang jelas, boleh tengok balik ataupun boleh PM atau DM dia dulu. Baik, okey. Assalamualaikum.